Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua penonton rancangan kaunselor anda Didik TV KPM. Nama Cikgu Nur Hafizah binti Mahmud atau lebih selesa dipanggil Cikgu Hafizah. Cikgu adalah kaunselor berdaftar dan cikgu bertugas sepenuh masa sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indra Putra di Air Hitam Kedah dalam daerah Kubang Pasu. Cikgu akan kemukakan beberapa contoh yang simple dalam kehidupan harian supaya membantu anak-anak murid dan semua penonton Cikgu Hafizah lebih memahami berkaitan dengan berjaya dan sejahtera. Okey, cikgu bawakan satu contoh ya. Di tangan cikgu ada bola kecil ya, bola warna biru dan warna oranye. Cikgu berikan contoh, katakanlah cikgu ada satu bakul di hadapan cikgu dan cikgu nak masukkan bola ini ke dalam bakul. Cikgu nak melontar. Okey, cikgu nak melontar bola ini masuk ke dalam bakul. Dan bila cikgu melontar, kali pertama tidak masuk. Kali kedua tidak masuk. Kali ketiga cikgu lontar, kedua-dua bola kecil ini masuk ke dalam bakul. Maka apa yang cikgu rasa adalah yes, berjaya. Apa yang cikgu berjaya? Berjaya memasukkan bola kecil ini ke dalam bakul. Kerana itu adalah target cikgu, sasaran cikgu, matlamat cikgu. Apa matlamat cikgu Hafizah? Matlamat cikgu Hafizah untuk memasukkan bola kecil ini ke dalam bakul dengan cara melontar dengan jarak mungkin 2 meter atau 3 meter. Jadi, apabila bola cikgu berjaya dimasukkan ke dalam bakul tadi, cikgu akan merasa seronok, bahagia dan gembira kerana matlamat cikgu tercapai. Baik, kalau tadi cikgu tunjukkan bola ini untuk dilontar masuk ke dalam bakul tadi ya. Cikgu bagikan pula contoh anak-anak murid lelaki ya, kalau dia main bola sepak bersama dengan kawan-kawan. Kadang-kadang bila dia nak main bola sepak, dia sudah ada target di dalam kepala, hari ini nak menjaringkan 3 gol. Hari ini nak menjaringkan 2 gol. Hari ini nak menjaringkan 1 gol. Ataupun hari ini dia nak jaga tiang gol, dia nak pastikan tidak ada bola pun yang lolos masuk. Itu adalah satu bentuk target, satu bentuk matlamat, satu bentuk sasaran bagi anak murid itu tadi. Jadi, bila dia bermain bola dengan kawan-kawan, kalaulah awal tadi dia ada set di dalam minda dia, targetnya adalah untuk menjaringkan 2 gol dan kemudian dia bermain dengan bersungguh-sungguh, berpakat dengan kawan-kawan, dia ada strategi bermain yang betul, yang berkesan, yang hebat, maka dia dapat jaringkan 2 gol, berakhir dengan yes, dia gembira. Kenapa? Kerana padanya dia berjaya menjaringkan gol kerana dia dapat mencapai apa yang dia target, apa yang dia sasarkan, apakah matlamat dia. Baik, cikgu berikan contoh lagi ya. Katakan ada anak-anak murid yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada kali ini ya, memang suka memasak. Ada setengah orang dia suka memasak tahu, sebab memasak tu adalah terapi untuk dia. Katakan anak murid cikgu ni, dia buka video YouTube, dia tengok satu rancangan memasak, bagaimana untuk membuat kek contohnya. Baik, dia tengok bagaimana cara potong butter untuk memastikan kek itu tidak berminyak, bagaimana cara untuk mengacau adunan supaya betul-betul kembang, berapakah suhu yang betul, bagaimana untuk melihat kek itu sudah benar-benar masak, bukan terlebih masak atau belum masak telah dikeluarkan daripada oven ya. Baik, maka dia ikut betul-betul langkah yang ditunjukkan di dalam YouTube, maka akhirnya dia dapatlah menghasilkan sebiji kek, dapat makan bersama dengan seisi keluarga, sedap, cantik, betul-betul menjadi, dan dia akan rasa yes, berjaya buat sebiji kek seperti mana yang dia nak, yang dia lihat dalam rancangan YouTube itu tadi. Nampak?
Berjaya hanya boleh diukur apabila kita ada target, ada matlamat, ada sasaran. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak miliki. Baik, cikgu berikan contoh yang keempat ya, contoh yang simple. Katakan ya, dalam keadaan PKP ni kita banyak kelas online, kita ada Google Meet dengan guru, kita ada Zoom. Katakanlah anak pelajar ingin mempunyai satu matlamat ya untuk membeli headphone sebegini. Handphone yang elok untuk tujuan digunakan dalam kelas online. Harga headphone itu katakanlah RM80. RM80. Dan disebabkan mak dan ayah terjejas pendapatan disebabkan oleh PKP, maka mak dan ayah berikhtiar untuk berniaga nasi lemak dan diletak di kedai-kedai makan dan juga berniaga di tepi jalan. Kita sebagai anak yang bertanggungjawab, yang prihatin, nak tolong ibu dan ayah, maka kita pun membantu membungkus nasi lemak pagi-pagi bersama dengan mak kita. Dan mak pun berikan kita upah contohnya RM4 satu hari kerana membungkus nasi lemak. Setiap hari kita bungkus nasi lemak untuk mak kita selama 20 hari. Kemudian terkumpullah RM80, kita pun orderlah online headphone yang kita nak tadi, kemudian headphone pun sampai. Jadi apa perasaan kita? Yes, akhirnya aku berjaya mendapatkan headphone yang aku nak, headphone yang berkualiti untuk digunakan dalam kelas PDPR. Hasil titik peluh aku sendiri tolong bungkus nasi lemak untuk mak. Itu juga salah satu bentuk kejayaan yang boleh dicapai dalam kehidupan kita dengan aktiviti-aktiviti seharian simple. Sekarang cikgu harap anak-anak murid semua dah faham apa maksud Cikgu Hafizah berkaitan dengan berjaya dan sejahtera. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Berjaya maksudnya kita mendapat sesuatu yang kita sasarkan. Sejahtera pula membawa maksud kepada perasaan kita, rasa-rasa yang positif, rasa gembira, rasa bersyukur, rasa tenang, rasa damai. Kesemua emosi positif itu membawa maksud kita sedang berada dalam keadaan yang sejahtera. Baik, cikgu nak kongsikan lagi beberapa contoh ya. Kita rasa berjaya bila kita rasa kita lebih dari orang lain. Kita rasa bahagia bila kita rasa kita lebih dari orang lain. Kita fikir bahawa kita lebih dari orang lain. Contohnya di sini ya. Kita berada dalam rumah kita selesa, ada bilik sendiri, ada ruang belajar sendiri. Kita ada ibu dan ayah yang tinggal bersama dengan kita kerana mereka pun perlu bekerja dari rumah. Jadi ada banyak masa bersama, makan bersama, solat bersama, berbual, berkomunikasi dan membuat luahan. Maka kita melihat ada kawan-kawan kita yang lain yang ibu dan ayahnya terpaksa keluar dari rumah, bekerja, mengikut shift dan jarang dapat berbual atau makan bersama. Ataupun kita dalam rumah ya, kita dapat makan satu hari 5 kali. 5 kali. Kita sarapan, kita minum pagi, kita makan tengah hari, kita minum petang, kita makan malam. Tetapi kita dapat tahu ada kawan-kawan kita yang satu hari boleh makan 3 kali sahaja. Kenapa? Kerana kena kawal perbelanjaan kerana ibu dan ayah terjejas pendapatan disebabkan oleh PKP dan COVID-19. Maka pada masa ini, apabila kita berfikir apa yang kita ada lebih dari orang lain, kita akan mengundang perasaan-perasaan yang positif. Rasa gembira, rasa lapang, rasa mensyukuri. Bila kita rasa apa yang kita ada, kelebihan kita, kemampuan kita dan pencapaian kita diiktiraf oleh orang lain. Contohnya kita adalah seorang murid yang selalu join kelas PDPR paling awal. Ini ciri yang bagus ya. Contohnya cikgu buat kelas pukul 8
8 pagi. Kita selalu masuk ke dalam Google Meet atau Zoom tu sebelum pukul 8 pagi. Pukul 7.55 kita dah masuk, 7.58 kita dah masuk, dan cikgu pula menyebut, baguslah Ali ni, baguslah Siti ni, dia selalu masuk before time. Kalau on time masuk pun cikgu dah seronok dan cikgu dah puji, apatah lagi kita yang masuk before time. Okey, cikgu pun sebut. Tetapi ada pula keadaannya, kita ada kelebihan, kita ada apa yang bagus tentang kita ada pencapaian, kita masuk kuis online, kita menang, dapat johan, dapat tempat ketiga, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba kan kita rasa macam tak gembira lah sebab tidak ada siapa pun yang ucap tahniah. Tidak ada siapa pun yang iktiraf, wah, awak bagus kerana menaikkan nama sekolah. Okey, pada keadaan begini cikgu nak pesan, jangan mengharap pada orang lain, kita harapkan pada diri kita sendiri, kerana kita tidak boleh mengawal tingkah laku manusia di luar sana. Yang kita boleh kawal adalah diri kita dan pemikiran kita, tingkah laku kita, percakapan kita. Baik, cikgu nak bimbing anak-anak murid kita buat begini. Kita beri ganjaran pada diri kita. Kita puji diri kita. Kita iktiraf dan hargai dan syukuri kelebihan kita, pencapaian kita. Contoh, kita boleh ada buku log tulisan harian yang kita boleh mengucapkan tahniah kepada diri kita sendiri bagi menjemput aura positif dan emosi positif supaya kita berasa sejahtera. Okey, contoh kita tuliskan tahniah Hafizah. Hari ini telah berjaya mencapai johan peringkat negeri Kedah dalam deklamasi puisi kemerdekaan. Kita ucapkan sendiri. Kenapa? Kerana cikgu tidak mahu anak-anak murid sekalian mudah untuk mengundang emosi negatif apabila apa yang kita buat, apa yang kita berjaya, orang lain tidak memuji dan mengiktiraf, kita rasa kecewa, kita rasa terluka. Jadi caranya untuk terus mengekalkan rasa sejahtera, berjaya dalam sejahtera, kita tukar cara fikir kita dengan kita sendiri yang menghargai diri kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa yang Cikgu Hafizah nak fokuskan di sini ya, kalau kita memilih ya untuk menjadi orang yang berjaya dalam sejahtera, kita kena halusi dan fokus kepada apa masalah yang kita hadapi. Kemudian kita lihat dalam banyak-banyak masalah yang kita hadapi, kita tengok yang mana masalah itu yang kita nak jadikan dia sebagai matlamat untuk diselesaikan. Untuk berjaya dan sejahtera ya, ada 4 perkara yang perlu kita fokus, iaitu yang pertama, kita yang tentukan apa yang kita nak buat dan kita yang tentukan nak berusaha buat ataupun hanya sekadar sambil lewa. Yang kedua, kita yang usahakan untuk menyesuaikan diri kita dengan keadaan sekarang ataupun kita hanya nak letak ke tepi, kita berputus asa, dah tak nak buat apa-apalah, belajar pun dah tak seronok, belajar pun dah tak faham, maka kita tak nak buat apa-apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita berfikir untuk meneruskan perjuangan belajar, mencapai kejayaan dan kebahagiaan, ataupun sekadar kita berhenti di situ. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita menghargai dan mensyukuri apa yang kita ada. Cikgu nak ajar anak-anak murid semua sekali cuba fikirkan, sekarang ini anda ada dalam keadaan orang yang berjaya ataupun tidak, orang yang sejahtera ataupun tidak. Cikgu nak ajar anak-anak semua, jom fikir sejenak untuk kita muhasabah diri, jom kita semak diri kita ya. Adakah kita sekarang ini tidak berjaya lagi? Dan adakah kita tidak sejahtera? Baik, kalau anak-anak semua rasa sekarang ini belum berjaya dan belum sejahtera, tidak berada dalam keadaan sejahtera, cuba fikir dengan teliti apakah puncanya. Adakah anak-anak tidak hadir kelas PDPR atau tidak melakukan tugasan PDPR melalui modul ataupun latihan yang dikirim oleh guru-guru? Yang kedua, adakah
Masuk kelas PDPR, join kelas PDPR, bagi komitmen dengan kelas PDPR. Tetapi masuk kelas dalam keadaan tidak bersedia, dengan mungkin tidak mandi lagi, mungkin tidak bersarapan, tidak ada alat tulis ataupun buku nota bersama, mungkin dalam keadaan tidak cukup tidur. Semua itu dianggap tidak bersedia untuk kelas PDPR. Maka dia akan mengganggu pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, mungkin masuk kelas PDPR. Mungkin sudah bersedia tetapi tidak buat tugasan yang diberikan. Guru-guru kan biasanya bila ada kelas, lepas dia bagi penerangan, dia akan susulkan dengan latihan. Tujuan untuk mengukuhkan pemahaman kita. Tetapi kita tak buat kelas latihan yang diberikan oleh guru. Maka bagaimana nak menjadi orang yang berjaya dalam sejahtera? Okey, yang keempat, kita dah pun buat latihan. Apa yang guru-guru bagi kita buat. Kita masuk kelas PDPR, kita bersedia, kita buat latihan. Tetapi kita tak hantar tugasan kita. Jadi bagaimana kita nak tahu apa yang kita buat betul ataupun tidak? Bagaimana kita nak semak pemahaman kita? Kalau sekiranya kita tidak berjaya dan tidak sejahtera sekarang ini, adakah kita masuk kelas PDPR 1 jam atau 30 minit ataupun mungkin ada kelas yang sampai 2 jam tetapi kita tidak fokus. Kelas berjalan tetapi TV juga dibuka sambil kita tengok TV. Kelas berjalan, adik-adik ada di sebelah, kita sambil bersembang dengan adik-adik. Kelas berjalan, kemudian kita ada handphone lain pula dekat sebelah ni sambil kita bersembang dengan kawan-kawan. Maka bagaimana kita nak berjaya kerana kita tidak fokus? Seterusnya, adakah kita berdisiplin? Berdisiplin maksud cikgu kita join kelas PDPR, adakah menepati masa? Adakah kita berdisiplin dalam kehidupan harian kita? Pukul berapa kita tidur? Pukul berapa kita bangun pagi? Pukul berapa kita solat? Pukul berapa kita makan sarapan, makan tengah hari, makan malam dan sebagainya? Adakah kita orang yang berdisiplin? Dan seterusnya, kita nak memastikan usaha kita dalam menuntut ilmu itu diberkati Allah, supaya kita faham ilmu itu, supaya kita ingat ilmu itu. Adakah kita menunaikan solat? Adakah kita cukup menunaikan solat? Adakah solat kita khusyuk? Adakah solat kita di awal waktu? Adakah kita mengaji Al-Quran? Adakah kita berzikir dan berselawat? Bagi membantu otak kita terang dalam menimba ilmu pengetahuan dan diberkati Allah dalam jihad kita menuntut ilmu. Cikgu rasa semua orang nak berjaya dan semua orang nak rasa sejahtera dan rasa bahagia. Jadi ingat 4 perkara utama. Yang pertama, kita mesti ada target, ada matlamat dan kemudian bertindak, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat itu tadi. Kemudian yang kedua, betulkan cara fikir kita supaya kita lebih banyak fokus kepada apa yang kita ada berbanding yang kita tidak ada. Kerana bila kita fokus kepada apa yang kita ada, kita akan belajar menghargai dan mensyukuri. Kemudian yang ketiga, belajar untuk menyesuaikan diri dalam norma baharu. Belajar dalam norma baharu. Belajar melalui kelas online dan PDPR yang tidak lagi ke sekolah seperti dulu. Kemudian yang keempat, ingatlah aspek keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam menuntut ilmu. Buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baiklah, sesi perkongsian Cikgu Hafizah berada di hujung. Okey, cikgu harap apa yang anda dengari pada hari ini, apa yang anda tontoni pada hari ini, apa yang anda fahami pada hari ini, cikgu harap tidak habis di sini sahaja Mesti melakukan tindakan mulai daripada hari ini. Apa yang kena buat, lakukan. Jangan hanya sekadar tunggu dan biarkan masa berlalu begitu sahaja dan menjadilah kita orang-orang yang rugi. Sedangkan kita mahu berjaya dan sejahtera kan? Sekian dulu perkongsian Cikgu Hafizah untuk episod pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan ketinggalan untuk terus menonton rancangan
kaunselor anda Didik TV KPM kerana banyak ilmu yang bermanfaat yang boleh anak-anak dapat daripada rancangan ini. Baik, dengan itu, salam perjuangan dari Cikgu Hafizah. Kita jumpa di puncak kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM